Suara okey Kita test suara dulu. Fadil Muhammad Hairil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ahmad Syahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita akan sambung tajuk baru, iaitu jual beli mu'attah. Sat topik masih lagi dalam tajuk ijab qabul, tapi dia punya sat topik dalam ijab qabul. Okey, suara je lah. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 4 malam ni, muka surat 4. Jual beli mu'attah. Malam ni jual beli mu'attah. Selepas jual beli mu'attah baru kita akan masuk 6 terma dan syarat ijab qabul. Kita dalam tajuk kita dalam tajuk ijab qabul. Dalam tajuk ijab dan qabul. Dalam tajuk ijab dan qabul. Cuma dia ada selingan tajuk dalam ijab qabul tu, jual beli yang tidak ada ijab qabul kita bincang. Selepas tu kita kembali balik kepada tajuk asal, iaitu selesai pengenalan ijab dan qabul, kita akan masuk terus kepada 6 terma dan syarat ijab qabul. Bagaimana cara untuk kita mengucapkan lafaz ijab dan lafaz qabul antara penjual dan juga pembeli. Ada 6 terma dan syarat, barulah dia sah. Mira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira, kita akan settlekan malam ni. Dia tak banyak jual beli mu'attah tuan-puan, lebih kurang dia ada dua dia ada dua pendapat sahaja. Jadi kita akan completekan malam ni, dia ringkas saja. Terma dan syarat ada 6 terma dan syarat ijab qabul. InsyaAllah minggu depan kita akan baca minggu depan yang tu. Malam ni kita akan habiskan jual beli mu'attah sahaja. Baik, sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita mulakan dulu tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung pengajian kitab kita. Seperti mana yang kita maklum tuan-puan, slot muamalat kita pilih Selasa dan juga Rabu. Selasa minggu pertama dan juga Selasa minggu ketiga, Rabu minggu kedua dan juga Rabu minggu keempat. Jadi setiap minggu kita adakan slot muamalat mazhab Syafi'i. Kita mulakan dulu dengan tajuk jual beli. InsyaAllah kita target sepanjang PKP ni kita cuba habiskan at least tajuk jual beli. Kalau tak sempat tajuk-tajuk lain, sekurang-kurang sempat untuk kita cover satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang sentiasa kita guna setiap hari, iaitu sistem jual beli. Jadi kita nak pastikan transaksi jual beli kita setiap hari tuan-puan menepati dengan kehendak syarak, sah di sisi syarak, akan ada impak dan juga kesan yang besar di sisi syarak, sebagaimana kita telah jelas sebelum daripada ini, iaitu kesan sah jual beli di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kesan sekiranya jual beli tak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kenapa kita cuba lapangkan masa tuan-puan, kita cuba cari peluang ataupun cari ruang yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita sempat belajar sekurang-kurang syariat jual beli, walaupun kita tak sempat untuk belajar beberapa tajuk-tajuk kecil lain dalam muamalat mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita cuba cover sekurang-kurang satu tajuk yang sangat penting di dalam ilmu muamalat, sehingga mana disebut oleh para ulama kita ummul muamalat. Jual beli ni disebut sebagai
tajuk induk di dalam muamalat Islam. Dalam muamalat dia ada beberapa tajuk, hampir 20 tajuk lebih. Ada setengah kitab lebih kurang 18 tajuk. Ada setengah kitab detailkan lebih kurang 20 lebih tajuk. Jadi dalam 20 lebih tajuk tu tuan-puan, kita mungkin tak sempat untuk kita belajar satu persatu, tetapi sekurang-kurang cuba kita take up untuk kita cover satu ataupun dua tajuk. Satu tajuk kalau kita tak sempat 2-3 tajuk, satu tajuk yang paling penting ialah tajuk jual beli. Itulah dia pesanan daripada tuan-tuan guru kita supaya cuba untuk pastikan jual beli itu settle, kita belajar. Sebab itu tanggungjawab menjadi fardu ain kerana kita berurusan setiap hari. Baik, insyaAllah tuan-puan, kita terus kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu jual beli mu'atah. Kita masih lagi kita bincang pendetailan rukun yang ketiga. Apa dia rukun ketiga tuan-puan? Iaitu sirah ataupun ijab dan qabul. Rukun jual beli ada 6 yang detailnya. Kelima dan keenam itu ijab dan qabul. Ini ada lafaz ijab dan qabul, lafaz saya jual dan lafaz saya beli. Jadi itu dia panggil sirah, yang dipanggil ijab dan dia panggil qabul. Jadi pendetailannya sebelum kita masuk ada 6 syarat sah mengucapkan lafaz ijab dan qabul. Ada 6 terma dia. Jadi sebelum itu tuan-puan, konsep pengenalan dah telah kita selesai sebelum daripada ini. Jadi malam ni sebelum kita masuk terma dan syarat, kita akan cover dulu tajuk yang nama dia ialah jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Walaupun kita duk bincang ni tuan-puan, jual beli ataupun rukun yang keenam sirah, tetapi ada keringanan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, iaitu jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Ini pilihan kedua. Kita sebut sebelum daripada ini tuan-puan, apabila kita berada di lapangan, pastikan kita memilih salah satu daripada 2 ataupun salah satu daripada 3 akad untuk kita implement. Sama ada kita nak memilih pilihan yang pertamanya ialah kita cuba untuk berada pada pilihan yang pertama, iaitu memilih akad jual beli yang sebenar, yang kita panggil bai'ul hakiki. Jual beli yang sebenar dalam mazhab al-Imam Syafi'i mesti lengkap 6 rukun. Itu yang kita akan belajar. Jadi 6 rukun ni tuan-puan, lengkap 6 rukun, ada 6 rukun, dan juga lengkap setiap satu rukun itu dia punya terma dan syarat kita boleh patuhi, kita boleh akur, maka kita boleh implement pilihan yang pertama, iaitu jual beli yang sebenar. Jadi kita akan bincang semua dalam kitab kita ini, iaitu tuan-puan, untuk memastikan kita boleh berada pada pilihan pertama ini, pastikan dia ada 6 rukun komplit dan juga 16 terma dan syarat. 6 rukun itu ataupun 3 rukun asas itu, terma dan syarat yang mesti kita penuhi 16, dan rukun mesti komplit 3 ataupun 6. Baik, itu pilihan pertama. Kalau kita boleh berada pada pilihan yang pertama tuan-puan, kita akan berada ataupun memilih pilihan pertama, iaitu jual beli yang sebenar. Baik, yang kedua tuan-puan, sekiranya kita tidak mampu untuk berada pada jual beli yang sebenar, tak dapat nak memenuhi beberapa kriteria ataupun beberapa terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha, menyebabkan kita terpaksa memilih pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua tuan-puan, apa akad pilihan kedua? Dan inilah majoriti tuan-puan yang kita amalkan hari ini. Biasanya tuan-puan, kebanyakan di kalangan kita kalau kita belajar, pilihan kedua lah yang kita akan pilih. Kenapa? Kerana ada constraint, ada halangan dan kekangan untuk kita berada ataupun untuk kita memilih pilihan yang pertama. Apa halangan? Kita akan sebut sekejap lagi. Pilihan yang kedua kita akan belajar malam ini tuan-puan. InsyaAllah kita akan cover semua tajuk malam ni, kerana dia tak panjang, iaitu nama dia akad pilihan yang kedua ni tuan-puan, akad jual beli mu'atah. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, supaya dia familiar, kita gunakan nama ini supaya dia kembali familiar di kalangan masyarakat. Sebab dia nama ini telah dilupakan oleh masyarakat Islam. Orang kita sendiri pun tak kenal apa dia jual beli mu'atah. Jual beli yang kita nak belajar hari ini tuan-puan ialah jual beli mu'atah. Apa dia jual beli mu'atah? Jual beli mu'atah ini jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul, tetapi dia ada 4 rukun yang lain. Dia ada cukup 4 rukun, hanya tidak adanya ialah rukun yang kelima dan keenam ataupun rukun yang ketiga. Penjual ada, pembeli ada, barang ada, price harga ada, tetapi yang tidak adanya tuan-puan yang kelimanya ijab dan yang keenamnya qabul, tidak ada.
Apabila tidak ada lafaz ijab dan qabul, hanya berlaku serah menyerah barang tanpa ada lafaz ijab dan qabul, itulah dipanggil jual beli mu'athah. Nama dia tuan-puan, jual beli mu'athah. Biasa-biasalah sebut tuan-puan, kerana ini nama salah satu daripada sistem syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pendekatan, melalui perantara nabi kita. Jadi jual beli yang telah hilang sekarang ini hilang nama, tapi praktikalnya orang buat. Nama telah hilang tuan-puan. Biasa kita dah buat seharian tanpa ijab qabul. Tanpa ada ijab qabul, kita hulu duit, penjual hulu barang, kita ambil pergi keluar kedai tanpa ada ijab qabul, tanpa ada saya beli ban, tanpa ada saya jual ban. Maka itu dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil jual beli mu'athah. Pendetailan kita akan bahas pada malam ini. Itu dua pilihan. Jadi kita ni tuan-puan, saya sebut 3 pilihan. Jadi at least kita fokus dulu 2. Jadi apabila kita berada di kedai, berada di supermarket dan sebagainya, di lapangan lah kita panggil, maka kita mesti decide untuk kita memilih 1 atau 2. Kita tengok keadaan. Kalaulah saya dah sebut minggu lepas tuan-puan, cuba yang pertama dulu untuk kita beramal yang pertama. Sekiranya tak mampu, kengkangan dan sebagainya, barulah kita terus beramal pilihan yang kedua, iaitu jual beli mu'athah yang kita nak belajar pada malam ini. Baik tuan-tuan, baik saya tahu. Pilihan yang ketiga, khusus pilihan ketiga ni untuk transaksi online, jual beli online. Dan di lapangan pun boleh juga untuk jual beli, untuk pilihan ketiga. Cuma jarang kita buat pilihan ketiga di lapangan. Kebanyakan kita pilih pilihan ketiga ini biasanya ketika mana kita berurusan secara online, iaitu akad hebah. Sama ada di akad hebah ataupun hebah bisawabin. Tetapi paling simpelnya adalah hebah sahaja. Okay, ya. Dia kalau detailnya ada 4, boleh guna lagi hebah bisawab. Tapi permulaan kita ni tuan-puan, kita sebut 3 terdahulu. InsyaAllah akan datang kita akan tambah jadi 4, iaitu hebah bisawab. Inilah pilihan tuan-puan. Yang kita ada pilihan untuk kita menggunakan mana-mana satu daripada 3 pilihan ketika kita berurus niaga. Tapi pastikan kita panduan yang jelas. Baik, kita terus tuan-puan berkenalan dengan jual beli mu'athah. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jual mu'athah, ini jual beli mu'athah. Perkataan mu'athah itu makna mu'athah. Apa makna mu'athah? Dalam bahasa Melayu kita, makna ni tuan-puan unjuk berunjuk. Makna ini dia panggil terjemahan. Mu'athah itu apa terjemahan dia? Terjemahan mu'athah, salin unjuk berunjuk atau beri memberi. Salin unjuk berunjuk, penjual unjuk barang, pembeli unjuk duit, ataupun salin beri memberi. Penjual beri barang, pembeli beri duit kepada penjual. Jadi salin beri memberi di antara dua akid ini, di antara dua pihak ini, tanpa ada lafaz ijab dan qabul. Itulah dia dinamakan jual beli mu'athah. Mu'athah ini tuan-puan, secara terjemahannya daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, dia panggil salin beri memberi, salin unjuk berunjuk. Dalam istilah tuan-puan, di dalam istilah muamalat, apabila kita sebut mu'athah, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada pertukaran harta dengan harta ataupun barang dengan harga antara penjual dan pembeli tanpa ada lafaz ijab dan qabul. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, ini makna ataupun terma mengikut istilah fiqh. Ini paling penting. Tadi dari sudut bahasa Arab, apabila sebut bahasa mu'athah, apa dia? Saling unjuk berunjuk. Simple saja. Tetapi dalam sudut dari sudut bahasa, dari sudut fiqh, dari sudut istilah fuqaha, dia lebih detail. Apa dia tuan-puan? Iaitu pertukaran harta dengan harta antara penjual dan pembeli tanpa ada lafaz ijab dan qabul. Kita unjuk barang, penjual tolak serahkan barang kita beli, dan juga pembeli tolak serahkan duit. Salin
tukar antara barang dengan duit tanpa ada lafaz ijab dan qabul. Itulah dia yang dipanggil tuan-tuan, dipanggil jual beli mu'atah. Baik, kita nak sebut dulu tuan-tuan sebelum kita baca. Saya akan jelas kesimpulan dulu sebelum kita baca supaya tuan-puan lebih clear. Kita baca dulu baru jelas pun boleh, tapi saya suka jelas dulu baru kita baca. Baik. Ada dua benda yang kita nak bincang pada malam ini. Tuan-puan, pertama ialah gambaran mu'atah, yang kedua hukum. Hukum mu'atah ini yang kita akan bahas. Ada dua pendapat mu'atah. Yang sebelum daripada ni ada akak kita tanya soalan berkaitan dengan jual beli. Adakah jual beli boleh jual beli barang-barang kecil yang tidak perlu ada ijab qabul. InsyaAllah kita akan bahas pada malam ini. Jadi dua benda yang kita nak bahas dalam jual beli mu'atah ni tuan-puan. Ada dua benda yang kita nak bahas. Pertamanya ialah kita nak bahas apa dia? Iaitu gambaran jual beli mu'atah. Kita kena tahu situasi jual beli mu'atah. Ada tiga situasi jual beli mu'atah, ataupun dipanggil tiga kes, tiga isu yang termasuk di dalam jual beli mu'atah. Yang kedua yang kita akan bincang hukum jual beli mu'atah. Dia ada dua hukum secara umum, ataupun secara detailnya. Dia ada generalnya dua, kemudian yang kedua itu mu'atah itu dia ada khilaf, ada dua khilaf. Baik, kita terus gambaran dulu tuan-puan. Kita kena kenal dulu tuan-puan gambaran jual beli yang dipanggil mu'atah. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil apa tuan-puan? Dalam bahasa Melayu kita jual beli yang pertukaran transaksi yang tidak ada lafaz ijab qabul. Kalaulah pertukaran itu antara penjual dan pembeli, mereka menukarkan harta tanpa ada ijab qabul, itu dipanggil apa tuan-puan? Itulah dipanggil mu'atah. Baik, gambaran mu'atah ini kita nak perincikan tuan-puan. Ada tiga, ingat ada tiga situasi mu'atah. Sebab apa tuan-puan kena clear? Sebab kalau kita tak clear gambaran tiga isu, tiga kes ini, tiga situasi ini, menyebabkan tuan-puan dia menyangkakan bahawa itu jual beli yang sebenar. Contoh, apabila penjual tak cakap apa, lalu pembeli kata, "Ban, saya beli." Penjual senyap. Sangkaan pembeli itu dia dah boleh berada pada pilihan pertama, iaitu jual beli yang sebenar. Yang ada apa tuan-puan? Yang ada penjual, yang ada pembeli, yang ada barang, yang ada duit, yang ada ijab, ada qabul. Dia kata, "Saya dah ada qabul, saya dah cakap saya penjual, saya dah cakap saya pembeli, saya cakap saya beli." Penjual senyap. Dia sangkakan bahawa itu sudah dinamakan ijab dan qabul. Tidak. Baik, itu perlu, penting, sangat penting untuk dia fahami gambaran jual beli mu'atah. Ada tiga situasi, semuanya termasuk dalam jual beli mu'atah. Pertamanya tuan-puan apa dia? Pertamanya iaitu jual pertukaran harta dengan harta yang tidak ada ijab dan qabul, iaitu mereka ini bertukar, saling serah menyerah secara senyap tanpa ada apa-apa perkataan. Ini situasi pertama, situasi yang sebenar yang pertama, iaitu tuan-puan, dia berlaku mereka berdua ni, penjual dan pembeli ni. Contoh tuan-puan, contoh kita beli barang lah tuan-puan, apa pun barang tak kisah. Contohlah, saya beli satu produk ni, pergi di farmasi, saya kata saya nak aloe vera organik. Lalu kita pun beli. Penjual bawa kepada kita, dia kata, "Ban, ini produk yang abang nak, aloe vera. Harga dia berapa?" Saya kata, penjual kata harga dia RM5. Harga dia RM5. Kita buat keluar duit RM5. Okey, produk dah ada. Ini dipanggil barang, ambil. Duit kita tuan-puan RM5 dah ada. Duit itu dipanggil apa? Dipanggil saman. Dipanggil harga. Baik, rukun penjual dah ada, pembeli kita dah ada, dua. Ambil barang dah ada. Ini barang yang kita nak, kita dah tengok puas hati semua. Yang benda yang kita nak, kita tengok, kita baca, oh yang kita nak, okey, aloe vera organik, tak nak sintetik, okey, settle. Saman kita dah poket, kita ada RM5. Cukup dah tuan-puan 4 rukun? Cukup. Penjual ada, pembeli ada, mabik barang ada, dan juga duit ada.
Berapa rukun tuan-puan? 4 rukun. Maka penjual hulur kepada kita, kita pun apabila penjual hulur pada kita dekat ni, kita pun boleh ambil, boleh qabak, boleh pegang. Kita pun pegang tuan-puan, dalam istilah muamalat dia panggil qabak. Ini qabak ni iaitu pindah milik dengan perbuatan, dia pegang. Apabila dia pegang dan duit dia ni tukar, duit yang di poket dia dia ambil tuan-puan ataupun dia buat keluar awal, sepatutnya dia kena buat keluar awal, bagi penjual tengok dulu. Dia panggil mabik yang muayyan, yang kita akan belajar akan datang. Dia pun hulur kepada penjual. Apabila dia ambil barang, dia hulur kepada penjual. Penjual terima RM5 ni tanpa ada baki, terima RM5 dengan senyap, tak cakap apa. Senyap tak cakap apa, dia masukkan dalam dia punya mesin dia, tutup, senyap, tak cakap apa. Kita pun ambil, senyap, terus pergi. Keluar daripada farmasi. Baik, jual beli apa ni tuan-puan? Inilah dia gambaran yang pertama, inilah dia situasi yang pertama yang dinamakan jual beli mu'atah. Jual beli yang tidak ada ijab dan qabul, ini pertukaran harta dengan harta, yakni duit dengan mabik, dengan barang, tanpa ada lafaz ijab dan qabul. Tak ada lafaz ijab dan qabul. Tidak ada perkataan lain, hanya senyap. Tuan-puan, ini gambaran pertama. Tak cakap apa, lafaz ijab qabul pun tak cakap, perkataan lain pun tak cakap, senyap saja. Ini dia panggil gambaran yang pertama tuan-puan. Settle. Okey, situasi yang kedua. Situasi yang kedua. Dia ada 3 situasi, 3 gambaran. Kesemuanya ini tuan-puan dinamakan bai'ul mu'atah, dinamakan jual beli mu'atah. Gambaran kedua apa dia tuan-puan? Gambaran keduanya ialah pertukaran harta dengan harta antara penjual pembeli yang ada salah satu daripada ijab atau qabul. Tidak ada ijab dan qabul, hanya ada salah satu daripada ijab atau qabul. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, situasi bai'ul mu'atah yang kedua. Yang kedua juga dinamakan jual beli mu'atah. Tidak boleh berada pada pilihan yang pertama, jual beli yang sebenar. Tak boleh dinamakan bai'ul hakiki. Tak boleh dinamakan jual beli yang sebenar, termasuk jual beli mu'atah juga. Apa dia tuan-puan yang kedua? Yang kedua ialah jual beli ataupun pertukaran harta dengan harta antara penjual dan pembeli yang ada salah satu daripada lafaz ijab atau qabul. Tidak ada ijab dan qabul, tapi ada salah satu daripada ijab dan qabul. Sama ada ijab, tidak ada qabul, atau ada qabul, tidak ada ijab. Mana contoh tuan-puan? Contoh dia, kita pergi di kedai. Kita pergi di kedai, kita nak beli barang. Contohlah barang yang sama. Contohlah barang yang sama. Kita pergi tengok tuan kedai dia, ada cashier duduk depan. Kita cakap kat cashier, kata, "Ban, saya nak aloe vera satu ban, yang organik punya tu." Dia pun ambil di belakang dia. Dia kata, "Yang ni ke?" Betul, yang ni. Kita tengok dulu produk. Okey, kita puas hati. Ini kita akan belajar akan datang. Terma melihat dan mengetahui produk. Ini terma di dalam 5 syarat sah barang dan harga. Bukan mudah-mudah untuk kita jual beli. Kena tengok dulu. Baik, yang tu biar. Kita pun tengok, kita setuju, ya, ini produk yang saya nak. Tanya dia, "Ban, berapa ringgit, Ban?" Dia kata RM5 je. Kita pun keluarkan duit kita RM5. Ini kita akan belajar juga akan datang. Keluarkan duit dulu, bagi penjual tengok duit yang kita nak tukar 10, 5 ataupun 50. Dia tengok duit kita 5, dia senyap, tak cakap apa. Mana dia setuju. Kalaulah kita buat keluar 100 keping, dia tengok dengan harga ni, dia kata, "Saya tak ada duit kecil, ada tak duit lain?" Mana dia tak setuju menukarkan duit 100 dengan harga RM5. Yang tu akan datang juga kita akan belajar. Contohlah kita buat keluar terus duit RM5. Okey, kita nak tukarkan RM5 dengan aloe vera. Baik. Dia pun serah produk kepada kita. Penjual pun dia kata, "Okey, RM5 je." Kita pun serah kepada dia apa tuan-puan? Kita serah duit RM5 sekeping. Apabila kita serah duit RM5 sekeping, lalu dia senyap tak cakap apa, kita cuba untuk pilih pilihan pertama. Contohlah, saya sebagai pembeli, saya kata, saya dalam hati saya, aku cuba untuk pilih akad pertama, iaitu jual beli yang sebenar. Nampak dia tak nak cakap aku jual, saya pun cakap, "Ban, saya dah ulur duit dulu. Ulur duit. Okey, Ban, saya beli
dia pun senyap tak cakap apa. Saya pun cakap sekali lagi, Ban, saya beli dia juga tak cakap apa. Kali ketiga saya cakap, Ban, saya beli dia cakap okey, terima kasih. Maknanya dia tak nak cakap saya jual. Apabila dia tak nak cakap saya jual, tuan-puan, apa yang berlaku? Tetap dinamakan jual beli mu'attah, tak sempurna qabul ataupun ijab, tidak ada. Hanya ada qabul kita. Inilah dia gambaran bai'ul mu'attah yang kedua. Apa dia yang kedua, tuan-puan? Yang keduanya ialah jual pertukaran harta dengan harta antara penjual dan pembeli yang ada lafaz salah satu daripada lafaz ijab atau qabul, tak sempurna. Bukan tak ada lafaz, ada, tetapi ada satu, iaitu yang ada salah satu daripada lafaz ijab ataupun qabul. Contoh yang saya bagi, contoh pertama, lafaz qabul daripada pembeli ada, tetapi lafaz ijab daripada penjual tak ada. Itu tidak boleh dipanggil aqdun muawadatin maliyatin yufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bid. Tak boleh. Tak termasuk di dalam ta'rif jual beli yang sebenar. Kerana ta'rif jual beli yang sebenar mesti sempurna rukun yang keenam, iaitu mesti ada ijab dan qabul. Dan juga kita dah belajar tuan-puan yang dinamakan aqdun muawadatin. Aqdun ini apa? Ikatan antara pembeli dengan penjual, ikatan dengan lafaz ijab dan qabul. Kalau ada ijab, tidak boleh dipanggil ikatan. Nak panggil terikat ini, diikat dengan dua lafaz, iaitu ijab daripada pembeli dan qabul daripada penjual, ijab daripada penjual dan qabul daripada pembeli. Apabila termeterailah dua lafaz daripada dua pihak ini, itulah dipanggil ikatan, aqdun dalam bahasa fiqh. Baik, saya tuan-tuan, gambaran yang kedua clear. Sebab apa saya tekankan 3 gambaran? Sebab pengalaman masa-masa mengajar, ada orang tanya, dia kata, kalau ada ijab ustaz, qabul tidak ada, boleh panggil jual belilah kan? Ya, tapi bukan jual beli yang sebenar. Itu sangkaan mereka. Kalau ada ijab, walaupun tak ada qabul, dikira jual beli yang sebenar. Tidak. Tetap dikira bai'ul mu'attah, yang tidak ada lafaz ijab dan qabul, walaupun ada hanya satu. Baik. Dan situasi yang ketiga, gambaran bai'ul mu'attah yang ketiga. Macam mana yang ketiga, tuan-puan? Iaitu pertukaran harta dengan harta antara penjual dan pembeli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul, walaupun ada lafaz yang lain. Ataupun boleh guna ayat macam ni, tuan-puan. Pertukaran harta dengan harta antara penjual dan pembeli yang menggunakan perkataan selain daripada lafaz ijab qabul. Dia tak senyap. Kalau dia senyap, hulur duit dengan barang saja, itu dinamakan gambaran pertama. Kalau dia ada ijab saja tidak ada qabul, atau ada qabul tidak ada ijab, itu gambaran kedua. Gambaran mu'attah yang ketiga apa dia, tuan-puan? Gambaran yang ketiganya ialah dia pertukaran yang ada perkataan lain selain daripada ijab dan qabul. Dia bercakap bukan senyap, tapi dia tak menggunakan, dia tak memilih ijab, dia tak memilih qabul, tetapi dia memilih perkataan lain. Mana contoh, tuan-puan? Contoh dia apabila kita pergi beli di kedai, barang kita yang kita ambil, kita beli buah sekilo, kita tanya, ban, tembikai berapa sekilo? RM3 sekilo. Timbang, totalnya 10 kilo, bermakna RM30 besar buah tembikai ni. Lalu kita keluarkan duit 50, harga tembikai 30. Dia tolak buah tembikai depan kita, lalu kita bagi duit kepada dia, dia bagi balik pada kita RM20. Apa dia cakap, tuan-puan? Dia cakap terima kasih. Kita cakap apa? Kita cakap sama-sama. Dia cakap terima kasih, kita cakap sama-sama. Adakah itu lafaz ijab qabul? Tidak. Itu tidak termasuk lafaz ijab dan qabul. Lafaz terima kasih daripada pihak penjual dan juga sama-sama daripada pihak pembeli, itu bukan lafaz untuk termeterainya ikatan jual beli. Dalam sistem syariat mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Bagus, ucapan itu bagus, tetapi jangan tinggalkan lafaz ijab dan qabul terlebih dahulu, barulah kita ucapkan dari segi budaya kita, terima kasih ban, dia kata sama-sama.
Bermakna kita ada dua lafaz. Lafaz ijab qabul pun ada, dan lafaz Melayu kita ataupun budaya kita untuk mengucapkan appreciate kepada dia, menghargai pelanggan kita, kita ucapkan terima kasih kerana datang di kedai kita, kita pun jawab sama-sama. Maknanya tuan-puan, kalaulah kita tak guna ijab qabul tapi kita guna perkataan lain, sama ada bahasa Inggeris dan sebagainya, bermakna juga dinamakan jual beli mu'attah. Itulah dia kesimpulan tuan-puan. Ada 3 gambaran, kesemuanya 3 gambaran itu termasuk dalam jual beli mu'attah. Boleh faham tuan-puan? Clear. Baik, dah clear gambaran, kita terus masuk ke tajuk yang kedua ataupun topik yang kedua. Jual beli mu'attah ada 2 benda yang kita sebut tadi, iaitu hukum. Ni baru kita nak bincang kita nak bincang hukum. Baik, sebelum kita bincang hukum tuan-puan, kita baca dulu apa yang disebut oleh musannif kita. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maksud jual beli mu'attah yang tadi terjemahan. Maknanya tu terjemahan. Maksudnya di sini jual beli pakai bayar duit. Pakai ni guna. Di sini jadi jual beli mu'attah ni, di sini ni refer. Maksudnya merujuk kepada jual beli mu'attah ni, tu masuk di sini. Di sini ni yang ni merujuk kepada jual beli mu'attah ni, apa dia? Jual beli menggunakan bayar duit, beri barang, tidak ada cakap apa-apa. Maksud apa-apa tu? Tanpa ijab dan qabul. Tu kita dah sebut tuan-tuan tadi Kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya jual beli mu'attah ni jual beli, salin unjuk berunjuk ataupun pertukaran harta dengan harta yang tidak ada lafaz ijab dan qabul. Itu saja. Itu umumnya. Kemudian kita kena terbayang gambaran dia ada 3. Settle. Bagaimana, yakni sebagaimana banyak berlaku pada masa sekarang di merata-rata dunia. Ini musannif kata, inilah dia majoriti yang berlaku sekarang ini, bukan saja negara kita, bahkan seluruh negara. Orang berjual beli tanpa ada ijab dan qabul. Tuan-puan perhatilah, tuan-puan pergilah kedai, memang kita perhati, benarlah apa yang disebut oleh musannif. Memang jarang ada ijab dan qabul. Melainkan tuan-puan, kalaulah penjual itu sekurang-kurang dia ada basic di dalam muamalah Islam, insya-Allah dia akan cuba untuk beramal dengan pilihan pertama, dia akan jaga dari segi ijab qabul. Tak kisahlah siapa dia. Kalaulah dia orang ada background muamalah Islam, insya-Allah dia cuba untuk beramal dengan sistem syariat muamalah, khususnya mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, cuba untuk berada pada pilihan pertama, dia akan buat. Tapi sekarang ini tak banyak tuan-puan, tak banyak, sebab muamalah ini ilmu yang dilupakan, ilmu yang dilalaikan, ilmu yang sering orang terlepas pandang daripada belajar, walaupun kita guna setiap hari. Sebab itulah kesempatan yang ada ini tuan-puan, dan Allah berikan rezeki kepada kita untuk belajar teruskan. Ambil tahu, belajar untuk pastikan pelaksanaan muamalah seharian kita menepati dengan kehendak syarak. Baik, kita terus kepada hukum. Di dalam masalah ini hukum tuan-puan. Baik, kita terus kepada satu topik kedua tuan-puan. Dah settle dah makna jual beli mu'attah, kita dah tahu gambarannya ada 3. Kita nak tengok jual beli mu'attah ni sebenarnya sah ataupun tidak dalam mazhab kita tuan-puan. Ini dalam mazhab kita, pandangan hukum yang kita nak pegang ni, sebab majoritinya di luar sana tuan-puan, orang menjual tidak ada lafaz ijab qabul. Sah ataupun tidak? Sebab kita belajar pilihan pertama tuan-puan, jual beli yang sebenar, bai'ul hakiki, jual beli yang sebenar mesti lengkap 6 rukun. Pilihan kedua yang kita nak belajar ini, iaitu jual beli yang ada 4 rukun, ijab dan qabul tidak ada. Apa status hukum? Itu kita nak belajar. Sebab kita tahu dah, qaul yang mu'tamad, pendapat yang kuat, aqwalu dalilan dalam mazhab Syafi'i, mesti ada 6 rukun. Tu.
Kalau saya dulu masa sekolah menengah tuan-puan, sebelum keluar daripada Kelantan, so duduk di kampung tu, kalau orang Melayu memang majoriti. Jarang minoriti masa saya tu. Saya ingat masa saya beli, saya ni dah daripada kecil dah jual, dah berurus niaga dah. Ganti mak, ganti ayah, pergi beli pun ganti. Memang banyak. Jadi berurus niaga ni memang daripada kecil dah jarang bertiga. Jadi 3 dah berjual beli dah. Darjah 5 tu memang dah aktif dah. Pergi jual tu, pergi jual ni, memang banyak. Jadi sakat yang saya ingat tuan-puan, orang Melayu di kampung tu memang payah untuk cari orang yang tidak ada lafaz ijab qabul. Memang masa dulu majoriti ada lafaz ijab qabul. Orang tua jaga sangat. Jaga sangat, saya beli, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Komplit narukum. Sehingga mana saya ingat, apabila saya pergi ke Pasir Mas sekolah menengah tuan-puan, berurus niaga dengan Cina-Cina di Pasir Mas, mek, kita orang panggil kadang-kadang orang tua tu, panggil mek, dia panggil awal kita. Dia ni, Cina ni tuan-puan, Cina tua. Hari ni Cina muda tu tak ada ijab qabul juga. Cina tua ni tuan-puan, memang dia beramal. Jangan kita beli dengan Cina-Cina tua yang tak ada ijab qabul. Dia akan ada ijab qabul. Dia tak lupa saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Dia tak lupa. Dia jual beli, dia tak lupa. Saya satu Cina ni tuan-puan, dia tak tua sangat, lebih kurang umur 50-an, tak tua sangat. Saya tanya dia, saya kata, "Ban, kenapa abang nak sebut ijab saya jual saya beli?" Oh, dia kata, "Ini kena sebutlah saya jual saya beli, sebab kita jual beli ni bau berkat." Oh, dia pun faham berkat tuan-tuan. Dia faham, tapi dia tak masuk Islam lagi. Masa tu kita doakanlah mudah-mudahan masuk Islam. Bagus dia, perangai pun bagus apa ini, tapi tak masuk Islam tak bagus jugalah. Dia kata kita kena ada ijab qabul. Dia tak sebut ijab qabul. Dia kata kita kena ada saya jual saya beli ni. Sebab apa? Sebab dia kata jual beli ni meniaga kita mau berkat dia kata. Tapi orang Kelantan, Cina Kelantan dia tak sebut macam tu. Dia tak ada slang, dia cakap pekat Kelantan lah. Itu slang Cina ni di KL. Kelantan Cina pekat dah, pekat bahasa Kelantan lah. Jadi Cina Pasir Mas, Cina Rata Panjang itu apa memang pekat bahasa Kelantan lah. Siam lagi pekat. Kalau Siam macam Melayu sungguh. Kalau Siam kau tumpak apa tu tuan-puan, kau Pasir Mas tu kau lubuk batir apa tu, memang tu pekat sangat. Sampai kita tak kenal ni Melayu ke Siam ni sama je. Jual beli ni sama je lah. Baik, settle tuan-puan. Baik, kita nak terus kepada hukum. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah ini, dalam qaul ini, di dalam masalah ini, jual beli yang tidak ada ijab qabul ni, ada 2 pendapat ulama. Di dalam jual beli ni ada 2 pendapat ulama. Setengah pendapat ulama, ini sebahagian besar pendapat ulama mengatakan tidak sah jual beli itu. Jual beli apa? Jual beli yang tidak ada ijab qabul. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita dah bahas sebelum daripada ni. Pilihan pertama itu jual beli yang sebenar-benar qaul yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jual beli mesti ada 6 rukun, ada ijab, ada qabul. Kalau jual beli yang tak lengkap 6 rukun, tak sah jual beli. Ini pendapat dia. Menurut pendapat ni, wajib atas tiap-tiap daripada penjual dan pembeli memulankan balik apa-apa yang telah diambil. Kalaulah dia jual beli yang tidak ada ijab qabul tuan-puan, apa impak dia? Ni kita dah bincang dulu di awal kuliah kita, kesan jual beli yang tak sah. Qaul yang pertama tuan-puan, pendapat yang pertama, pendapat yang mu'tamad, wajib ada 6 rukun, wajib ada ijab qabul, kerana rukun yang kelima dan keenam. Kalaulah jual beli yang tidak ada ijab qabul, tuan-puan, status jual beli itu tak sah. Sebab tu saya dah bagi pilihan. Kalau tak boleh buat pilihan pertama, jangan kita teruskan, sebab status dia tak sah. Kita terus pilih pilihan kedua yang kita belajar malam ni. Pilihan kedua ini tuan-puan, qaul yang dhaif. Sekejap lagi dia akan cerita qaul yang dhaif. Baik.
Kalaulah dia tak tahu tuan-puan, sebab dia tak cakna, dia tak ambil tahu, menyebabkan dia akan teruskan jual beli yang tidak ada ijab qabul. Dia tak pilih pilihan kedua, pilihan mu'attah. Sebab kita bagi 3 pilihan ketika kita berada di lapangan. Ketika kita berinteraksi dengan penjual ataupun penjual berinteraksi dengan pelanggan, mesti pilih satu daripada 3 lafaz, 3 akad. Pertama, akad jual beli yang sebenar, iaitu mesti cukup 6. Jadi orang yang tak ambil tahu tentang ilmu jual beli, dia tak akan tahu tuan-puan jual beli mu'attah ni apa dia dan apa hukum jual beli mu'attah, menyebabkan dia akan teruskan dengan jual beli yang pertama tanpa dia tahu pun bahawa tak ada ijab qabul, tak sah. Apabila tak sah, apa dia tuan-puan statusnya ialah hukum barang dia dipegang itu tak sah, wajib dia pulang balik. Mana dia? Ni. Menurut pendapat ini, wajib atas tiap-tiap daripada penjual dan pembeli memulankan balik apa-apa yang telah diambil. Penjual wajib pulangkan balik duit yang diambil daripada pembeli. Tak sah, syarak tak benarkan dia menerima duit daripada penjual tanpa mengikut prosedur pertukaran yang diizinkan oleh syarak. Kalau tak cukup ijab qabul, itu pertukaran tidak diizinkan oleh syarak. Syarak tidak membenarkan untuk dia guna duit daripada pembeli. Apa status dia? Tak sah. Apabila tak sah, apa kesan tak sah? Dia tak boleh milik duit itu. Dan kesan yang kedua, dia tak boleh dan kesan yang pertama haram sebab tak sah. Kesan yang kedua, dia tak boleh milik duit tersebut, dia tak boleh tasarruf duit tersebut. Dan apa tekanan syarak menekan supaya memulan balik duit tersebut kepada pelanggan, dan pelanggan pula yang menerima barang tak sah untuk dia tasarruf, tak sah untuk dia makan, tak sah untuk dia bagi hebah kepada anak isteri. Kenapa? Kerana pertukaran yang tidak diizin oleh syarak. Syarak menekan, bahkan syarak menekan untuk memulankan balik barang itu kepada penjual. Ni. Pulan tu sekiranya memulankan balik apa-apa yang telah diambil, sekiranya sudah tidak ada lagi, wajib pulankan ganti. Kalaulah dia dah makan dah duit tadi, duit tadi dia dah guna, makanan yang dia beli dia dah makan, dia dah bedal dah, maka dia kena bayar. Dia panggil bayar ganti rugi. Dia panggil apa tuan-puan? Dia panggil dhamanu mutlaf, iaitu membayar ganti rugi. Harta yang luput ataupun harta yang hilang daripada, atau yang luput, harta yang digunakan. Tu. Wajib memulankan gantinya, yakni wajib membayar ganti rugi. Tetapi sungguh perkata haram, berdosa, dan wajib memulankan balik kedua-dua pihak itu hukum dunia. Tetapi istidrak kata sungguh pun kata haram, tak sah, kena pulan balik. Sungguh pun begitu, tidak dituntut apa-apa di akhirat kelak. Di akhirat kelak tak dituntut bayar dah. Hanya atas dunia je tuntut. Kenapa di akhirat tak dituntut bayar dah? Kalau hutang biasa sampai ke akhirat kena tuntut tuan-puan. Contoh kita berhutang dengan si fulan, kita tak bayar atas dunia, kena bayar juga, dituntut di akhirat. Sampai di akhirat akan dituntut. Kalau hutang. Tetapi kalau jual beli pertukaran yang tidak ada ijab qabul, tuntutan untuk memulankan balik itu hanya atas dunia. Di akhirat tak dituntut. Kenapa di akhirat tak dituntut? Kerana sudah ada keredaan antara dua pihak. Mereka ni dah reda, sebab tu mereka bagi. Cuma mereka tak memenuhi tuntutan syarak, menekan supaya ada lafaz. Bereda dengan lafaz. Mereka hanya reda dengan perbuatan. Mana tanda reda dengan perbuatan? Perbuatan mereka memberi. Penjual beri barang kepada
pembeli pula serah duit kepada penjual, maka salin serah menyerah tanpa lafaz ijab dan qabul, itu juga dinamakan redha. Tetapi redha dengan perbuatan itu dituntutnya apa tuan-puan? Dituntut oleh syarak. Redha mesti berlafaz. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Sebab itulah salah. Maka salah di dunia, maka di akhirat tidak lagi dituntut untuk memulankan baran. Baik, habis pendapat yang pertama. Manakala pendapat yang kedua. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang kita nak guna pakai, iaitu pilihan yang kedua. Apa dia tuan-puan pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua harus ataupun sah jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul, iaitu jual beli mu'atah, sah. Cuma dia qaul dhaif, qaul lemah, kerana qaul mu'tamadnya adalah tak sah. Ini kena tahu ni tuan-puan, sebab kita nak beramal kita kena tahu ini qaul yang dhaif. Manakala al-Imam Nawawi dan sebahagian daripada ulama yang lain seperti al-Imam Tawalli dan al-Imam Bughawi mengatakan harus jual secara mu'atah itu dan sah. Jadi pendapat secara umumnya tuan-puan, secara umum ada dua pendapat. Pendapat yang pertama qaul yang mu'tamad, mengatakan bahawa jual beli yang tidak ada ijab dan qabul tidak sah. Kenapa? Kerana jual beli yang sebenar mesti memenuhi 6 rukun. Kesan kita dah tahu, kalaulah kita pilih juga jual beli tanpa ada ijab qabul ini, pilihan pertama, maka statusnya tidak sah transaksi kita. Yang keduanya, apabila tidak sah, dia panggil haram, lagi tidak sah. Dan yang keduanya ialah tuan-puan, kita tidak sah untuk memiliki barang dan duit tersebut. Bahkan kita dituntut untuk memulankan balik. Qaul yang kedua yang kita nak belajar malam ni, qaul yang kedua tuan-puan, iaitu qaul dhaif, pendapat yang lemah di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, sah jual beli yang tidak ada ijab qabul. Hanya ada 4 rukun. Ingat tuan-puan, ini pun ramai yang tersilap pandang, iaitu dia sangkakan kalaulah tidak ada ijab dan qabul, dia faham kalau tak ada penjual juga nama mu'atah. Tidak tuan-puan. Saya tekankan sekali lagi, ini guru saya sangat tekankan, sebab dia kata bukan zaman kita, zaman dia pun orang terkeliru. Orang mengatakan bahawa jual di mesin yang tidak ada penjual juga mu'atah. Tidak. Kenapa? Jual mu'atah ini hanya ada 4 rukun. Hanya tidak ada 2 rukun. Tak ada ijab dan qabul. Tapi 4 rukun komplit. Kalau 3 rukun, tak boleh dinamakan jual beli mu'atah. Jual beli hakiki pun tak boleh. Jual beli mu'atah pun tak boleh. Bermakna tak boleh untuk kita implement jual beli. Kenapa? Kerana nak berlaku tak jual beli sempurna, tak cukup 3 rukun. Tak cukup 6 rukun. Nak berlaku di atas jual beli mu'atah, tak cukup 4 rukun. Ini sangat penting tuan-puan. Sebab tu saya tempat-tempat yang terkeliru saya keulang banyak kali. Ini juga teknik yang diguna pakai oleh tuan guru saya. Tempat-tempat yang banyak berlaku terkeliru, dia akan ulang dan ulang supaya kita clear. Sebab berlaku tuan-puan, orang sangkakan bahawa jual beli di mesin boleh berlaku jual beli mu'atah sebab tidak ada ijab qabul. Dia hanya masuk duit, tak ada jual beli ijab qabul. Itu ijab qabul pun memang tak ada, tapi penjual pun tak ada. Dalam mazhab kita, mesin tidak boleh menepati penjual. Hanya mazhab Hanafi boleh mesin menepati penjual. Tapi kita tak nak bincang mazhab Hanafi, kita nak kekal dalam mazhab kita. Kerana kita orang awam tuan-puan, tak perlu kita mudah-mudah untuk transfer mazhab. Adapun para orang alim, dia boleh. Dia tahu syarat-syarat untuk tukar mazhab. Dan dia tahu basic dalam mazhab Maliki macam mana, basic dalam mazhab Hanafi macam mana. Tapi kita ini tuan-puan, kita sedang belajar basic dalam mazhab kita dulu. Tuan-puan, sebab tu kita cuba fokus dan kekalkan dalam mazhab kita. Bermakna tuan-puan, saya ulang sekali lagi, jual beli mu'atah hanya ada 4 rukun, mesti komplit 4 rukun. Tidak ada 2 rukun.
jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Tetapi 4 rukun komplit. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada duit, saling unjuk berunjuk, tidak ada lafaz ijab qabul. Kalau ada lafaz pun tak komplit. Ataupun ada lafaz lain daripada ijab dan qabul. Baik, settle tuan-puan. Baik, itulah dia pendapat yang kedua, tuan-puan, iaitu qaul yang dhaif. Sah kita beramal dengan pendapat yang ditarjih, yang dipilih, dia panggil qaul mukhtar inda Nawawi, yang dipilih oleh Imam Nawawi dan Imam Mutawalli dan Imam Bughawi. Ini 3 tokoh yang besar dalam mazhab kita yang mengatakan sah jual beli tanpa ijab qabul. Mereka menafsirkan hadis yang sama. Lahirnya rukun ini, tuan-puan, antara hadis yang masyhur yang dinakalkan dalam mana-mana kitab fiqh, antaranya kitab I'anatul Talibin, antaranya ialah kitab Mughni Muhtad, sebut juga iaitu hadis innamal bai' antaradin. Ulama boleh keluarnya rukun ijab qabul, inilah dia sumber rujukan, inilah dia tempat ambilan lahirnya rukun ijab dan qabul. Dan hadis ini juga, tuan-puan, yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Al-Bughawi dan Al-Imam Al-Mutawalli. Mereka menafsirkan hadis yang sama, iaitu makna taradin ini ada 2. Pertamanya, tarab ini setuju. Nabi menyatakan hanya senya pertukaran, yakni jual beli ini berdasarkan setuju ataupun redha antar penjual dan pembeli. Dan ulama mengatakan redha itu amrun khafiyun, satu perkara yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak ada sesiapa pun mengetahui dia setuju ataupun redha, melainkan ada qarinah, ada petunjuk. Maka ulama kita mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan penunjuk ataupun qarinah redha yang paling kuat mesti berlafaz. Mesti dia kena lafaz redha, aku jual barang ini. Mesti dia kena lafaz, ya, aku terima barang ini, ataupun aku setuju nak beli barang ini. Aku beli itu maksud aku setuju. Jadi itulah mazhab Al-Imam Syafi'i menafsirkan taradin ini mesti ada lafaz. Kerana taradin ini amrun khafiyun, maka fa'tubira, maka diambil kira. Diambil kira dengan apa? Bilafzin, dengan lafaz. Baik, saya tahu. Cuma, tuan-puan, pendapat dhaif ini, iaitu jual beli yang tidak ada ijab qabul ini, dia ada pula pilihan ataupun dia ada pula khilaf yang kedua. Ini tambahan, tuan-puan, tambahan. Tapi paling mudah, tuan-puan ingat, paling mudah, iaitu jual beli yang tidak ada ijab qabul, sah, pendapat dhaif yang ditarjih ataupun yang dipilih, dia panggil qaul mukhtar di sisi Imam Nawawi, sah. Semua barang sah, sama ada barang itu kecil ataupun barang itu murah ataupun barang itu mahal, semua barang boleh jual beli dengan tidak ada lafaz ijab qabul. Ada 4 rukun saja. Inilah dia qaul yang dhaif di sisi Imam Nawawi. Tetapi ada satu lagi, kalau tuan-puan biasa dengar, ada satu lagi pandangan, setengah ulama mengatakan bahawa qaul bai'ul mu'attah hanya berlaku pada barang-barang murah dan barang kecil saja. Ini tokoh mana? Pendapat Ibnu Surah. Ibnu Surah mengatakan bai'ul mu'attah boleh jual beli tanpa ada ijab qabul, tapi bukan semua barang. Tidak. Hanya refer kepada barang yang murah-murah sahaja. Adapun barang mahal tak boleh bai'ul mu'attah. Siapa? Ini tokoh yang bernama Ibnu Surah. Maknanya, tuan-puan, paling mudah kita ambil qaul Imam Nawawi yang semua barang boleh kita buat bai'ul mu'attah. Inilah, tuan-puan, untuk mengelakkan daripada berlakunya jual beli tak sah, baiklah kita taklid pilihan yang kedua ini. Jadi kesimpulan apa, tuan-puan, sebelum kita baca penutup, kesimpulan, tuan-puan, jual beli mu'attah ini pendapat dia, tuan-puan. Jual beli mu'attah, pendapat jual beli mu'attah ini, ataupun kita ambil dulu general dulu. Baik, jual beli ini, tuan-puan, secara umumnya ada 2 pendapat. Pertama apa? Pertamanya ialah jual beli yang sebenar-benar. Ini qaul mu'tamad.
Qaul mu'tamad mengatakan jual beli yang sebenar mesti ada ijab qabul ataupun mesti cukup rukun 6 rukun. Kalau jual beli yang tidak ada ijab qabul, maka jual beli itu tak sah. Satu. Yang kedua, pendapat yang keduanya tuan-puan, iaitu qaul yang dhaif. Sah jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul, hanya ada 4 rukun. Ijab qabul saja tidak ada. Qaul ini dipilih oleh Imam Nawawi, Imam Mutawalli dan Imam Bughawi. Sah. Itu umumnya. Kita ingat 2. Kalau nak tambah lagi tuan-puan, kita ingat satu lagi khilaf, iaitu jual beli mu'attaf ini. Ada pandangan ulama lain mengatakan, Ibn Surah mengatakan mu'attaf ini hanya berlaku pada jual beli barang-barang yang kecil ataupun barang-barang murah saja. Tapi paling mudah kita ingat jual beli mu'attaf Imam Nawawi saja mudah kita ingat. Sebab Imam Nawawi dia semua barang boleh jual beli mu'attaf. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, manakala Imam Nawawi dan sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan harus jualan secara mu'attaf itu dan sah. Baik. Setengah ulama yang lain pula mengatakan harus jualan secara mu'attaf itu jika pada barang yang kecil-kecil sahaja. Ini qaul mu'attaf yang kedua. Pendapat Ibn Surah dan juga pendapat Al-Imam Ruyani. Seperti mana barang murah yang boleh jual beli mu'attaf ini? Kata Ibn Surah, seperti daging, ikan, roti dan sebagainya. Tidak sah pada barang yang besar-besar. Mana contoh? Seperti tanah, rumah, kereta dan sebagainya. Ini pendapat qaul mu'attaf yang kedua. Tapi kita mudah-mudah nak ingat tuan baru-baru ni, kita ingat qaul dhaif, jual beli mu'attaf Imam Nawawi semua jenis boleh, tak ada ijab qabul. Yang demikian itu elok dan sayugialah kita bertaklid, yakni niat mengikut dengan qaul ini. Sangat bagus dia kata kita pilih qaul ini. Untuk apa? Supaya tidak berlaku, yakni tidak kena, yakni tidak berlaku dosa ke atas kita. Sebab kalau kita pilih qaul yang pertama, kita pilih pilihan pertama, iaitu tak pilih qaul bai'ul mu'attaf dengan tidak ada ijab qabul, tak sah. Apabila tak sah, haram. Apabila haram, berdosa. Ini dia kata nak elak daripada kena dosa, maka kita pilih pilihan yang kedua. Wallahu a'lam. Syarat pada ijab qabul. Ingat, insyaAllah minggu depan tuan-tuan kita akan masuk 6 terma dan syarat ijab dan qabul. Bagaimana cara kita nak belajar ijab qabul ini? Kita dah tahu skrip dia, tapi kita nak belajar pula cara nak baca skrip itu. Maksud cara kita nak ucap itu, dia ada terma yang mesti kita faham. Okey, settle. Kesimpulan malam ni tuan-tuan mudah saja, iaitu apabila kita berada di lapangan, kita dah belajar 2 pilihan akad. Apabila kita berada di lapangan, kita berada di kedai, kita berada di mana saja, ketika kita nak berlakunya transaksi, maka kita boleh pilih salah satu daripada 2 akad. Pertamanya tuan-tuan, kita cuba untuk pilih akad jual beli yang sebenar dulu. Pertama, kalaulah tak mampu untuk kita berada pada jual beli yang sebenar-benar, tak komplit rukun, kita tak boleh nak komplit rukun. Kekangan daripada mana? Kekangan daripada penjual. Kalau kita pembeli, kekangan daripada penjual. Kalau kita penjual, kekangan daripada pembeli. Ataupun kekangan untuk memenuhi 16 syarat. Biasanya berlaku di online. Baik. Apabila kita tak boleh untuk berlaku pilihan pertama, maka kita terus buat pilihan kedua. Apa dia pilihan kedua tuan-tuan? Iaitu jual beli mu'attaf. Jual beli mu'attaf, iaitu jual beli yang tidak ada ijab qabul. Ingat tuan-tuan, saya dah beritahu minggu lepas, sangat penting. Saya beritahu apa minggu lepas tuan-tuan? Contoh, ketika kita di lapangan, secara pengalaman saya cerita minggu lepas, kalau saya di kedai tuan-tuan, di pasar raya, di mana saja, saya pergi beli kedai,
saya akan cuba, pertama, saya akan cuba try untuk berada pada pilihan pertama. Qaul mu'tamad itu sangat-sangat, kita nak beramal dengan qaul mu'tamad. Apapun tuan-puan dalam hukum ini, kita cuba untuk beramal dengan qaul mu'tamad dulu. Inilah dia orang yang warak, dia akan memilih qaul mu'tamad dulu. Qaul mu'tamad apa? Pilihan pertama. Kita ada dua pilihan tuan-puan. Kita belajar dua pilihan dulu. Dia ada 3 pilihan atau 4 pilihan. Tapi kita bagi clear 2 pilihan. Pilihan pertama tuan-puan, kita cuba nak jual beli secara real, secara hakiki. Cukup 6 rukun. Apabila kita ambil barang, kita nak hulur duit, kita nampak gaya penjual tak nak sebut saya jual. Bagi duit dah bagi dah. Cuma kita tak berpisah lagi. Kita dah ambil barang, dia dah bagi cucur baki, kita dah ambil baki, disenyap, kita percuba. Kita mula dulu. Ban, saya beli ban. Dia senyap. Ban, saya beli. Okey. Kalau dia kata okey, ya, jadi. Sebab itu skrip yang ketiga. Kan paling pendeknya ialah ya, okey, alright. Tapi dia tak cakap apa. Dia cakap, okey, terima kasih. Silap, bukan okey. Dia kata terima kasih. Kalau kita kata saya beli, dia jawab terima kasih, tak boleh. Tetap nama jual beli mu'attah. Maka kalau tak boleh berlaku pilihan pertama tu, dia tak nak cakap saya jual, maka terus cepat-cepat kita cuba ubah pilih. Sebab kita masih dalam akad jual beli lagi. Dia panggil kita masih berada dalam majlis jual beli. Di dalam majlis akad jual beli, insya-Allah lain kali kita akan belajar apa makna majlis akad jual beli, apa makna majlis akad nikah. Insya-Allah lain kali kita akan sebut. Kita boleh ubah, kita pun terus cepat-cepat pilih apa tuan-puan, pilih akad kedua. Apa dia akad kedua? Akad kedua ini jual beli yang tidak ada ijab qabul. Kenapa? Kerana kita je kata saya beli, dia tak nak jawab. Bermakna itu juga termasuk di dalam apa tuan? Di dalam gambaran jual beli mu'attah yang kedua. Kita sebut 3 gambaran jual beli mu'attah. Yang kedua tadi. Yang kedua apa dia? Yang kedua, pertukaran pembeli barang antara penjual dan pembeli yang ada salah satu daripada lafaz ijab atau qabul. Ada salah satu saja, bukan dua-dua. Maka juga dinamakan jual beli mu'attah. Apabila dia tak nak sebut jual tuan, kita terus pilih jual beli mu'attah. Kena telitah di hati. Itu taklid dia sebut dalam kitab tadi. Sayugia, sewajarnya kita taklid. Apa maksud taklid tuan-puan? Taklid ini niat ikut pendapat Imam Nawawi. Jual beli mu'attah. Ataupun telitah di hati kita, aku pilih jual beli mu'attah. Maksud tuan-puan kena familiarkan nama mu'attah. Kena familiarkan. Sebab kita nak guna dia. Itulah dia tuan-puan, kita boleh beramal di lapangan. Apabila tak mampu untuk berada pada jual beli yang pertama, terus kita pilih jual beli yang kedua. Sebab banyak tuan-puan hari ni, kita terkadang peniaga dia tak faham, dia tak nak sebut saya jual, maka kita terpaksa memilih qaul yang dhaif, iaitu jual beli mu'attah. Sebab apa tuan-puan? Sebab sangat besar impak transaksi yang tidak sah. Itu penting. Sebab kita kena tengok target. Sebab tu di awal kuliah dulu kita bagi dah target jual beli. Kenapa kita kena di lapangan kena ada salah satu daripada 3 pilihan. Tapi kita belajar 2 dulu. Kena ada salah satu daripada 3 pilihan. Kenapa? Kerana untuk memastikan bahawa transaksi itu sah. Apabila kita pilih ikut prosedur syarak, maka kesan pertukaran itu sah. Apabila sah tuan-puan, apa lahir kesan yang kedua? Kesan yang kedua sah kita tasarruf. Yani kita milik barang itu. Apabila kita sah milik barang itu tuan-puan, kita boleh makan, kita boleh sedekah, kita boleh hebahkan anak isteri kita boleh jamu anak isteri kita makan. Inilah kesan tuan-puan. Tak boleh jual beli, tak nak belajar ilmu jual beli, main jual beli ikut dam saja, kira ikut budaya dia, buat balik ke anak makan jamu duit, apa nama ini tuan-puan, barang yang dijual dengan tak sah, barang yang dibeli dengan tak sah. Sama tuan-puan, bahaya impak dia. Baik, terus. Wallahu a'lam tuan-puan, insya-Allah kita akan bincang minggu depan tajuk baru. Saya rasa macam ada soalan tadi. Abang Yub, terima kasih sama-sama Abang Yub. Al-Faqir Khalil, kalau kita kata saya jual saja, dikira akad dah ke Ustaz? Ya. Ni skrip ketiga. Minggu lepas kita belajar skrip. Ada 3 jenis skrip. 3 jenis lafaz ijab qabul. Skrip yang paling pendek, salah satulah, saya
Paling pendek. Kita mula dulu yang sederhana. Kita mula dulu. Yang pertama, skrip full. Saya jual barang ini dengan harga RM30. Itu dia panggil skrip pertama. Penuh. Semua ciri ada. Saya jual, ada. Barang ini ada. Dengan harga ada. Tunai tak? Tak apa. Tak sebut tak apa. Jadi 3 item semua ada. Yang kedua ni dia panggil skrip yang sederhana. Yang pendek, yang ada 1 item. Apa dia? Saya jual. 2 item dia tak sebut. Dia sebut saya jual. 2 item lagi, barang ini dengan harga, dia tak sebut sah ataupun tidak sah. Tapi ada syarat. Syarat dia kena tahu barang ini ni barang apa. Dia kena tengok, dia kena tahu, dia kena depan mata dia ni. Dan harga dia kena tahu. Baik, settle. Dan skrip yang ketiga yang paling pendek, iaitu dia just cakap na'am, dia cakap iya, dia cakap okey, dia cakap alright. Tapi di sebelah orang lain tu panjanglah. Contoh penjual kata saya jual, dia penjual pilih skrip nombor 2, maka pembeli pilih skrip last, skrip nombor 3. Apa? Ya. Penjual kata saya jual, pembeli kata ya. Ya saya beli, bukan. Tu nombor 2. Dia kata ya saja. Ataupun okey, ataupun dia kata alright. Ataupun dia kata yes. Apapun bahasa yang dia faham. Tu je dia kata sah. Tapi dengan syarat dia tahu barang ini. Baik, settle soalan tu. Amran, ya, salam Ustaz. Ni jiran saya ni. Mana soalan tadi? Mana ada soalan tak? Saya cuba cek nah. Kalau ada, saya rasa macam ada ke tak ada. Macam ada soalan online tadi. Oh, dia tak nak. Dia cepat pula dah culah lah. Ada soalan online ke? Siapa boleh baca soalan tadi? Dia nak cari, dia dah hilang, dia naik ke atas dah. Soalan online ni saya cuba jawab secara umum, saya tak tepat. Okey, dah nampak dah. Maaf Ustaz, kalau saya beli online transfer melalui application, cek, WhatsApp, Telegram, Shopee, tak kira bangsa, saya selalu sebut type saya beli dengan harga sekian, mohon halal. Terima kasih. Macam mana Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i kita dah sebut minggu lepas. Boleh tengok balik tuan-puan. Kalau nak detail tengok balik kuliah minggu lepas. Kalau tak silap saya minggu lepas lah, ataupun minggu sebelum tu kah. Dia ada siri yang keberapa tah. Saya dah detailkan cara jual beli online. Jadi cara jual beli online tuan-puan, kita tak boleh, dalam mazhab Syafi'i tak boleh guna. Tak boleh guna jual beli hakiki, tak boleh guna jual beli mu'attah. Kita boleh pilih pilihan ketiga. Ini pilihan ketiga saya akan datang, saya akan ulang balik. Dia sebenarnya ada 4 pilihan dalam mazhab Syafi'i. Pilihan pertama kat jual beli yang sebenar, pilihan kedua jual beli mu'attah, pilihan ketiga hebah, pilihan keempat hebah bisawab. Tapi kita kita slow. Kita dua dulu. Hebah ni tuan-puan, kita pilih hebah sebab apabila tak boleh pilih jual beli, tak boleh pilih jual beli mu'attah, kita jangan cuba untuk jual beli juga, kerana tak sah. Sebab apa? Sebab untuk implement jual beli mu'attah tak sempurna, nak implement jual beli hakiki juga tak sempurna. Banyak tak sempurna jual beli online ni. Antaranya tuan-puan, antaranya penyerahan itu, duit dengan duit itu disyaratkan. Terma ni, dalam terma kita akan belajar. Disyaratkan apa? Disyaratkan di dalam majlis yang real. Dia tak nak online. Online ni dia panggil majlis majazi. Dia nak majlis ni, kita akan belajar ke datang, apa maksud majlis akad. Penjual duduk depan, pembeli duduk depan. Tu dia panggil majlis akad yang real. Yang real ni, yang fizikal, yang ada betul-betul. Adapun di maya, dia panggil bukan real, bukan hakiki, itu majazi. Itu menepati sahaja. Dalam mazhab lain boleh. Sebab tu dalam mazhab lain dia boleh buat jual beli online ni secara jual beli yang sebenar. Tapi mazhab kita tak boleh. Kita tak nak mengaji mazhab lain, kita kekal mazhab kita, kita boleh pilih akad yang ketiga, itu hebah. Ketika niat nak transfer itu, niat hebah duit kita, supaya dia boleh guna duit kita. Dan dia hantar barang dia itu, tak perlu tanya, you hantar ni, you bagi ke apa. Sebab apabila kita menerima pemberian orang, tak wajib kita tanya, you beri ini sedekah, ataupun you beri sebagai hadiah, atau you beri sebagai hebah, atau you beri ini sebagai hebah bisawab, atau you beri ini sebagai jual beli. Tak wajib kita tanya.
Tak wajib kita tanya. Makna kita boleh terima duit pemberian barang, produk apabila kita terima. Dan yang paling penting, kita ketika muamalat dengan dia, pastikan sah kita bagi duit kepada dia atas akad hebah. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-puan. Terima kasih saya ambil masa sikit hari ini. Terlebih masa sikit, patut kita nak buat 1 jam saja, tapi malam ni terlebih sedikit. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi tuan-puan hari Rabu minggu depan. Minggu ni Selasa ketiga, minggu Selasa pertama, Selasa ketiga ketiga, Rabu keempat insya-Allah minggu depan. Terima kasih banyak dan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur kita. Seperti biasa, slot ini dianjurkan oleh gabungan surau-surau Preshin sebelah yang diketuai oleh Al-Fadil Ustaz Man kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.